Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersua kembali bersama saya Alia Jasmine dalam Best 5.10 edisi 7 malam. Berikut antara tumpuan jam ini. Polis menahan 95 rakyat Malaysia yang berpotensi menjadi pengganas dan terlibat dalam kumpulan militan IS setakat ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, bilangan itu bertambah daripada 93 orang pada 6 April ketika pembentangan Rang Undang-Undang Pencegahan Keganasan POTA 2015 kepada 95 orang. Polis sedang melakukan pemantauan terhadap individu dan kumpulan yang disyaki terlibat dalam IS melalui media sosial dan alam maya yang menjadi saluran komunikasi antara ahli-ahli kumpulan militan. Kerajaan India mengumumkan skim visa e-turis diperluaskan kepada 31 buah negara lagi termasuk Malaysia. Ini susulan pengumuman Kementerian Dalam Negeri pada Rabu bahawa kementerian itu membuat keputusan menamakan semula skim visa semasa ketibaan sebagai visa e-turis. Skim itu bertujuan mengelak masalah kepada pelancong asing yang keliru dengan tata nama skim itu akan menaiki penerbangan ke India dan beranggapan bahawa mereka akan diberi visa semasa ketibaan sebaik saja mendarat di lapangan terbang. Kerajaan masih kekal dengan pendirian tidak membenarkan anak-anak pelarian pemegang kad Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi orang pelarian UNHCR belajar di sekolah awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Syahidan Kasim berkata, mereka hanya boleh mendapatkan pendidikan di sekolah swasta atau sekolah yang diuruskan badan-badan bukan kerajaan. Mahkamah Tinggi Pulau Pinang mengeluarkan perintah agar barangan di kediaman milik Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Jelutong, Hairil Anwar di Jalan Kota Giam disita. Ini berikutan kegagalan Hairil membayar ganti rugi kepada seorang aktivis masyarakat, Aminah Abdullah, berikutan kalah dalam satu kes saman fitnah 3 tahun lalu. Selain Hairil, dua lagi ahli PKR iaitu bekas wanita PKR Pulau Pinang, Nur Hayati Jaafar dan bekas timbalan Ketua Cabang PKR Bukit Mertajam, Jab Samad juga diarahkan membayar RM30,000 setiap seorang kepada Aminah. Kementerian Kesihatan belum bersyadang melarang penjualan minuman tenaga yang mengandungi gula dan kafein kepada individu berusia 18 tahun ke bawah. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya berkata, setiap individu berhak membeli minuman pilihan mereka kerana maklumat pemakanan atau kandungan bahan yang digunakan disertakan pada label setiap produk. Kementerian katanya membuat gerakan yang lebih positif iaitu dengan memberi penerangan dan penjelasan tentang bagaimana menjalani kehidupan sihat terutamanya dari segi pemakanan kepada semua golongan daripada murid-murid sekolah rendah, menengah hinggalah ke peringkat universiti. Baik saudara, sekian Best 5.10 edisi 7 malam. Ikuti Nasional 8 malam nanti untuk lebih perincian berita. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.